Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Alright, so hari ni kita nak teruskan ya, sebab cikgu fikir ada banyak lagi yang kita belum semak. Walaupun kita dah habis topik ni, tapi latihan itulah yang paling penting untuk uji awak punya, uji kefahaman awak terhadap topik ni. Okay, so jadi hari ni kita mulakan dengan muka surat berapa? Kita berhenti minggu lepas. Siapa-siapa boleh? 29. 29. Okey, kita dah 29 kita sudah kita pergi kepada 30 lah. Betul? Okey, surat 30 cikgu akan lukis sampai gambar aja lah. Tujuan dia apa? Tujuan dia menjadikan sesuatu. Kenapa kita buat penyaduran? Menjadikan sesuatu lebih menarik. Ini yang ditulis dalam skema, menarik dan tahan kehabisan. Okay, kalau awak tulis jawapan lain, awak boleh ambil jawapan yang ada di sini lah. Tujuan dia menjadikan sesuatu. Kenapa kita melakukan penyaduran? Penyaduran dilakukan supaya kita nak jadikan sesuatu bahan ataupun sesuatu barang itu dia lebih menarik dan dia tahan kehabisan. Okey, gambar rajah dia. Okey, biasalah. Kita ada di sebelah ni, kita ada kunci besi. Dia nak penyaduran kunci besi kan. So, kunci macam mana gambar kunci nak lukis dah. Okey lah kunci. Ingat cikgu cakap apa? Rendam kesemuanya kalau proses penyaduran. So, ni kunci kita. Kunci pada terminal negatif. Dan juga kita nak salutkan dia dengan kuprum lah. Okay, so ini adalah logam kuprum. Labelkan ya. Ini adalah kunci besi. Kena tulis kunci besi. Jangan tulis kunci saja. Kunci saja salah Kunci besi. And then jangan lupa larutan kita mesti ada kita panggil apa ni? Sempang. Dan tulis nama larutan. Nama larutan mesti sama dengan logam yang kita gunakan untuk menyadur. Logam yang kita gunakan untuk menyadur iaitu larutan kuprum 2 sulfat ataupun kuprum 2 nitrat Kuprum 2 sulfat lah di sini. Okay, kita go to the konsep penyaduran kita. Gambar dah lukis ke? Dah. Okay, thank you. Okay, kita pergi dulu pada Jannah lah. Jannah, kita buat dulu konsep penyaduran ni. Kathod, terminal negatif, kunci besi. Kathod, kunci besi. Kunci besi. Kunci besi dalam kurungan awak buat apa? Bahan yang disadurkan. Bahan yang hendak disadur. Ya, itu adalah di terminal negatif. Okay, anode pula kuprum. Logam kuprum. Logam kuprum boleh. Kuprum boleh, logam kuprum boleh. Apa dia punya di situ? Logam penyadur. Logam penyadur cukuplah. Logam penyadur. Logam digunakan untuk menyadur. Elektrolit larutan kuprum 2 sulfat.
larutan kuprum 2 sulfat. Persamaan setengah di katod terminal negatif Cu2 plus 2 elektron 2 elektron. menghasilkan Cu. Okey, good Jannah. Lagi. Persamaan setengah di anod terminal positif Cu Cu menghasilkan Cu2 plus 2 elektron. 2 elektron. Okey, good. Peroksidan berlaku di anod terminal positif Anode. Okey. Penurunan berlaku di. katod. Okey. Bagus. Alright. Thank you Jannah. Selesai. Kita sambung dengan penulinan pula. Proses penulinan. Apa tujuan penulinan? Okey, cikgu tulis di sini ya. Awak ambil, kalau betul awak tandakan. Menulinkan logam daripada logam lain atau benda asing. Ya. Menulinkan logam daripada logam lain atau benda asing. Benda asing ataupun logam lain ni bermaksud logam yang kita nak tulinkan tu di bahagian luar dia tu ada terdapat benda asing. Ataupun ada terdapat logam yang lain yang menyebabkan dia menjadi tidak tulen. Dia mesti 100% dia. Jadi kita kena buang bahagian luaran. Kan? Okay, so gambar rajah dia. Okay. Logam yang tak tulen mestilah berada di terminal positif. Logam yang tulen berada di terminal negatif. Jadi awak buat logam. Oh, di sini apa? Menulinkan. Contoh tak ada. Oh, dia tulis. Penulinan logam kuprum tak tulen kepada tulen. Okay, jadi logam kuprum tulen. Ya. Betul ke ni? Oh, terbalik. Logam kuprum Tak tulen. tak tulen. Okay. Ini pula logam kuprum tulen. Okay. Jadi awak buatlah note di bawah tu sikit kan. Note dia apa? Logam tak tulen mesti anode. Kan? So itu yang kenalah ada benda macam tu kan supaya awak boleh ingat dia. Sebab dia yang akan menderma. Jadi dia yang akan buang bahagian luar tu, nanti dia akan menipis lah. Menipis, yang sebelah ni akan menebal. Okay. So larutan dia dah tentulah. Kalau kita guna kuprum tak tulen dengan kuprum tulen ni, dua-dua pun kuprum. So larutan kuprum 2 sulfat. Okey. Konsep penulinan logam. Ganesh. Ganesh, tolong. Ya, cikgu. Jawab. Cathode terminal negatif, logam tulen. Negatif. Negatif atau logam tulen lah. Logam tulen. Alright. Then? Anode terminal positif, logam tak tulen. Logam tak tulen. Awak kena tulis ni logam tulen ni logam apa ni? Logam apa? Logam kuprum. Logam kuprum tulen. Yang bawah ni logam Kuprum tak tulen. Okey, elektrolit. Larutan kuprum 2 sulfat. Larutan kuprum 2 sulfat. Atau secara konsep dia dia nak konsep di sini kan. Konsep dia awak kena bagi tahulah. Dia mesti mengandungi ion logam yang hendak ditulinkan. Ya. Kalau kita nak menulinkan logam ferrum katakan, ataupun kita nak tulinkan logam plumbum,
So kita mesti ada ion plumbum, iaitu larutan plumbum nitrat. Kalau kita nak tulenkan magnesium, kita kena mesti ada larutan magnesium sulfat. Jadi konsep dia adalah elektrolit mesti mengandungi ion logam yang hendak ditulenkan. Okey so itu kena faham konsep dia. Samaan setengah dia. Persamaan setengah di katod terminal negatif Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan logam kuprum. Okey. Persamaan setengah di anod terminal positif logam kuprum menghasilkan kuprum 2 plus tambah 2 elektron. Okey, good. Pengoksidan berlaku di anod, penurunan berlaku di katod. Okey, good. Alright, kita teruskan dengan Cikgu, kita punya. Yep. tadi tujuan dia apa? Tujuan dia, mana tujuan dia? Menulenkan logam daripada logam lain atau benda asing. Nampak tak? Nampak cikgu. Yang lain okey? Yang lain boleh ikut tak? Sanggita baru masuk, Saranya boleh ikut tak? Boleh cikgu. Okey. Sebab cikgu risau bab ni ya. Bab ni memang sangat kita kata dia teknikal. Konsep kena faham ya. Dan soalan dia boleh bagi macam-macam. Kalau awak faham konsep ya, apa soalan diberi pada awak pun awak boleh faham sebab awak akan berbalik semula pada konsep tu. Ya, siapa anode, siapa kathode, siapa patut yang iaitu yang macam mana dia punya hasil dia. Sebab itu elektrolisis ni sebenarnya sangat menarik ya. Kalau awak faham konsep dia akan jadi sangat-sangat mudah. Okey, kita teruskan dengan kaedah pengekstrakan ya. Pengekstrakan logam daripada bijihnya. Tujuan, cikgu akan baca tujuan dululah. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan logam daripada oksida logamnya. Ya, mendapatkan logam daripada oksida logamnya. Ini kerana kebanyakan logam wujud sebagai oksida logam seperti bauksit atau aluminium oksida. Dan hematite. Hematite ni adalah ferrum oksida ya, ferrum 3 oksida. Okey, hematite ni sejenis batu lah. Warna dia warna perang. Sama dengan bauksit juga lah. Bauksit pun warna perang juga. Warna macam oren-oren sikit lah. Okey, yang pertama kita tengok kepada teknik yang pertama iaitu dengan menggunakan suatu larutan lah. Kita gunakan cara macam kita buat elektrolisis leburan ya. Tapi ini hanya kita gunakan untuk aluminium oksida sahaja. Kaedah dia adalah kaedah elektrolisis leburan. Ya. Elektrolisis leburan. Okey. Lepas ni cikgu minta awak jawab lah. Siapa nak tolong? Kogul. Kriolin ditambah untuk merendahkan takat lebur aluminium oksida. Merendahkan takat lebur aluminium oksida. Okey, good. Then ion yang kecil. Ion dalam leburan aluminium oksida ialah ion aluminium. Al berapa? Al3+. Dan 3+. dan Ion oksida. Oksida berapa? O2 negatif. Okay, good. Samaan setengah. Untuk pengoksidaan
2 O2 negatif menghasilkan O2 tambah 4 elektron. Okey, good. Samaan setengah penurunan. Aluminium 3+ tambah 3 elektron menghasilkan aluminium. Alright, bagus. Okey, so itulah dia punya cara dia. Tak susah pun sebab kita hanya ada 2 ion saja di situ kan. So anode ke anion akan ke anode, cation akan ke cathode. Okey, ni yang cara yang kedua ya. Agak memeningkan cikgu juga hari tu ah. So kita tengok bagaimana contoh dia. Contoh 2 pengekstrakan besi daripada ferrum 3 oksida yang dikenali sebagai hematite ya. Kaedah yang digunakan di sini adalah proses, nama dia ya, proses penurunan oleh karbon dalam relau bagas. Relau bagas. Relau bagas ni yang satu alat, satu macam besar kan, nak panaskan something dalam tu. Okay, ini kerana kedudukan besi ataupun ferrum adalah di mana? Di bawah karbon dalam siri kereaktifan. Okay. So ini cikgu dah cerita itu di mana kedudukan karbon. Karbon berada di antara A dengan Z. Ya, di antara A dengan Z. So di bawah Z ni ada hidrogen satu lagi sebenarnya. Ya. So awak boleh letaklah hidrogen di situ. Ni untuk siri kereaktifan logam. Siri elektrokimia lain ya. Siri elektrokimia adalah siri bagi ion. Ya, ini bukan ion, ini logam. Siri bagi elektrokimia hidrogen dia berada di mana? Di bawah kuprum ke? Di atas kuprum. Mesti ada satu supaya perempuan hamil cukup. Dia ada di sini. Ini untuk ion kuprum. Tapi siri kereaktifan hidrogen di atas. Itu yang berbeza sikit lah. Okey. So persamaan kimia apa yang dia nak di sini? Okey, persamaan kimia kita cikgu tulis siap lah, iaitu Fe ferrum oksida, ferrum 3 oksida tambah dengan 3 karbon. So kita dapat 2 Fe tambah 3 karbon dioksida. Ferrum oksida bertindak balas dengan karbon menghasilkan ferrum dan 3 dan juga karbon dioksida. 3, 2, 3 ni ini semua adalah perkali sajalah. Ini semua untuk proses imbangan saja. Okey, biji besi ferrum 2 oksida dia buat apa? Dia diturunkan. Ya. Diturunkan. Bermaksud apa? Fe ni daripada apa? Ni ferrum oksida ni adalah ion kan? Fe3+, dia berubah jadi Fe. Ya. So daripada nombor peroksidaan positif 3 jadi kosong. So proses dia adalah proses penurunan. Sebab tu dia cakap tadi biji besi diturunkan. Ya, biji besi diturunkan karbon kepada besi ataupun ferrum. Karbon bertindak sebagai ejen apa? Insyirah. Ejen apa di sini? Karbon? Pengoksidaan. Ejen pengoksidaan, betul ke? Karbon ejen pengoksidaan. Okey. Cuba kita tengok karbon. Ya. Sekarang ni tak payah tengok karbon lah. Tak payah tengok karbon. Kita tengok ferrum saja. Ferrum 3+ kepada ferrum 2+. Ferrum 3+ kepada ferrum. Ni proses apa ni? Pengoksidaan. Proses penurunan. Ejen ferrum 3 adalah ejen pengoksidaan.
Jadi bila dia dah jadi ejen pengoksidaan, so takkanlah karbon ejen pengoksidaan juga. Betul? Karbon mestilah ejen penurunan. So kalau kita tengok dengan betul pun karbon jadi karbon dioksida. Karbon nombor pengoksidaan kosong. Karbon dioksida dia dalam bentuk molekul. Ya, karbon di sini nilai dia adalah positif 4. Ya, nilai dia. So kosong kepada positif 4, nombor pengoksidaan meningkat. Ya. So proses pengoksidaan, karbon punya nombor pengoksidaan berapa? Negatif 4 kan? Karbon negatif 4. So nombor proses dia adalah karbon positif 4. Jadi proses pengoksidaan karbon adalah ejen penurunan. Betul lah. Pening sikit lah. Okey, karbon positif 4. So proses pengoksidaan jadi karbon adalah ejen penurunan. Okey, boleh ke? Boleh nampak tak kat situ? Sebenarnya tak payah tengok karbon pun tak apa. Awak tengok kepada ferrum pun awak dah boleh tahu karbon tu apa. Ferrum 3+ adalah ejen pengoksidaan. Jadi karbon automatik adalah ejen penurunan. Okey. So selesai yang itu. Kita masuk kepada pengaratan ya. Baru fresh ya semalam cikgu buat video kat awak. Dan bagus juga ya. Dan seperti biasalah ada 2 orang pelajar yang hantar jawapan. Macam Jana dengan Haikal lah. Cikgu memang rasa semangat lah bila ada pelajar hantar latihan. Okay. Awak simple je bagi cikgu. Cikgu tak kisahlah awak nak hantar latihan tu bila. Yang penting awak hantar. Bila cikgu bagi tugasan, bermaksud tugasan tu perlu dihantar. Bukan semestinya awak betul ke, awak salah ke, itu tak penting. Yang penting cikgu tahu awak buat. Dan cikgu tahu, kebanyakan daripada awak buat latihan cikgu. Ganesh, Kogul, Inshira yang berada dalam ni semua memang buat. Tapi tak hantar. Tak hantar macam mana cikgu nak tahu awak buat? Awak hantar je. Tak kisahlah betul ke, salah ke, awak tangkap gambar, awak hantar. Cikgu saya dah siap latihan. Tak kisahlah kalau cikgu bagi video hari ni, awak nak hantar esok ke, lusa ke. Itu tak ada jadi masalah. Yang penting awak buat, awak hantar. Cikgu tak semestinya cikgu semak pun. Ya? Setakat 1-2 orang tu cikgu tak semak pun. Kita semak time macam ni je. Awak semak sendiri. Tapi at least tugasan tu awak hantar. Ya? Itu yang penting. Itu cikgu boleh nilai awak. Dari situ cikgu nilai awak. Okay, awak adalah seorang pelajar yang memang diberi tugasan, awak buat dan awak submit pada cikgu. Itu je. Okay, selepas ni cikgu harap berlakulah benda tu. Berlakulah benda, tugasan diberi, awak hantar. Sikit ni kita semak sama-sama. Awak hantar tu maksudnya, okey lah. Cikgu akan bagi awak markah yang tinggi untuk awak punya PPT awak. Jangan terkejut kalau ada yang dapat markah rendah, dapat band yang rendah kan. Sebab awak tak buat tugasan. Cikgu anggap awak tak buat lah. Sebab awak tak hantar tugasan. Okay. So lepas ni harap ada perubahan lah. Okay. Alright, kita pergi kepada pengaratan kakisan logam. Kita ada setengah jam je, okay. Kita banyak masa yang cukup untuk kita pergi sampai ujian kefahaman. Okay, kakisan logam. Apa itu kakisan logam? Okay, kita tulis di sini tindak balas spontan terhadap semua logam di mana logam kehilangan elektron membentuk ion logam. Panjang sikit dengan kehadiran apa?
Siapa boleh sambung ayat tu? Dengan kehadiran apa? Oksigen Dia tak dan balas. oksigen. Ya, dengan kehadiran oksigen dan air. Awak mesti sebut oksigen ya. Ada pelajar dalam jawapan dia bagi contoh dia minta pengaratan. Apakah maksud pengaratan? Pengaratan ialah proses di mana besi berubah ataupun besi suatu ferrum melepaskan elektron dan membentuk ion ferrum dengan kehadiran udara dan air. Salah. Udara tidak diterima sebagai jawapan. Dalam udara ada banyak komponen-komponen lain lagi. So mesti oksigen. Okey. Gambar ni cikgu tunjuk kat awak semalam. Semalam ke kita boleh belah. Cikgu pun tak ingat. Sini lah. Semalam. Hari ni hari apa? Rabu. Semalam lah cikgu bagi video. Okey. Kathode. Okey, kita pergi dulu besi ya. Besi. Besi mengalami proses pengoksidaan. Iaitu besi kita adalah ferrum. Jadi, apa berlaku pada ferrum? Ferrum, ini yang pertama kan. Ferrum berubah menjadi ferrum 2+ tambah 2 elektron. Itu yang berlaku di situ. And then, elektron akan pergi mana? Elektron akan bergerak ke kawasan yang mempunyai oksigen yang tinggi, iaitu di kawasan bahagian sisi air. Bahagian sisi air. Apa yang berlaku di situ? Proses penurunan berlaku di kathod, iaitu oksigen tambah dengan 2 botol air, 4 biji apple. So awak dapat ion hydroxide 4 OH-. Okey. Ini adalah 4 urautan terbalik. Ya, 4 urautan terbalik. Okey. Pengaratan. Maksud pengaratan. Pengaratan ialah proses kakisan logam terhadap besi ataupun ferrum dengan kehadiran air dan oksigen. Okey, proses kakisan logam terhadap besi dengan kehadiran air dan oksigen. Okay. Alright. Cikgu tunjuk kat awak memang satu-satu semalam dalam kita punya nota video PDP semalam kan. Kita bagi 2 syarat pengaratan, iaitu yang di atas adalah air, di bawah saranya boleh tak? Saranya dah tadi, sang gitar pula. Ya, cikgu. Pasal macam belum lagi kan saranya. Sang gitar cikgu panggil terus hilang tu. Air dengan apa? Oksigen. Oksigen. Alright, boleh buat dia punya 4 step ni. Yang pertama, caranya. Ya, cikgu. Dah tahu tak step 4 ni? Tu ferrum menghasilkan ferrum 2+. Okay, ferrum menghasilkan ferrum 2+. Lagi? Tambah 2 elektron. Tambah 2 elektron. Okay, itu yang pertama. Yang kedua? O2 plus O2 plus 2 H2O. Kejap. O2 plus. Mana ada O2 plus? O2 saja. Oh, O2 tambah. Oh, okey. O2 O2 tambah 2 H2O tambah 4 elektron 4 elektron. menghasilkan 4 OH minus. Okey, good. Nombor 3. Ferrum 2 plus Ferrum 2 plus tambah tambah OH minus OH minus menghasilkan ferrum Fe bracket OH2. OH2.
for Ferrum ferrum OH2 bracket ferrum bracket hydroxide. Ferrum hydroxide. Gitulah kalau awak nak baca kan. Ferrum hydroxide, hidroksida, okey. Menghasilkan hasilkan ferrum 2 ferrum 2, O3 O3, X H2O. SH2. Okey, good sarannya. Tengok daripada apa yang awak dah buat ni, cikgu tahulah awak memang buat latihan. Ya, awak buat dan awak dengar video yang cikgu bagi. Kenapa awak tak hantar latihan ni? Itu yang cikgu pelik tu. Ya. Maksudnya awak buat. Cikgu tahu awak buat, cuma awak tak hantar latihan. Lepas ni pastikan ingat. Cikgu tak nak ulang lagi lepas ni. Awak dah buat ni, nampak sangat awak dah buat. Kalau tidak awak tak boleh bagi jawapan. Ataupun awak left group lah kalau cikgu tanya. Okey. Kaedah, ini yang lupa cikgu tak baca semalam kan. Kaedah ni awak boleh baca sendiri tapi tak apa, cikgu akan bagi awak jawapan. Kaedah mengawal pengaratan. Yang pertama, kita menggunakan lapisan pelindung. Ini biasalah. Kalau besi apa semua tu kita cat lah. Cat ataupun kita bubur grease kan. Untuk elakkan dia daripada terkena air ataupun dia terkena daripada udara. So menggunakan lapisan pelindung, contoh kita guna di sini menggunakan cat atau grease. Grease ni macam minyak lah kan. Kita gunakan dua tu untuk bagi besi kita tidak berkarat. Pengaloyan. Pengaloyan ni cikgu rasa kita dah belajar dalam tingkatan 4, betul tak? Ada tak pengaloyan kan? Kita ada duralumin lah, lepas tu kita ada keluli tahan karat, stainless steel, macam-macam lagi. Dan cikgu minta awak buat presentation ataupun tak pastilah. Betul ke? Ada tak? Ada. Betul. Sebabnya bila kita dah tak sekolah ni, cikgu tak ingat cikgu buat ke tak buat dengan awak sekarang ni. Ya, dah banyak kali sangat kita tak sekolah kan. So, cikgu lupa. So memang adalah kita buat kan. So pengaloyan adalah apa dia punya ni, menjadikan sebagai alloy ataupun menjadikan besi sebagai alloy seperti keluli dan keluli nikarat. Keluli campuran apa? Siapa ingat? Keluli adalah ferrum tambah dengan karbon, tak silap itu. Betul ke? Keluli nikarat, ferrum, karbon dan satu lagi. KFC. Kan KFC. Keluli nikarat adalah KFC. Karbon, ferrum dengan kromium ataupun kobalt. Kromium. Ada 3 KFC. Keluli nikarat. Tak apa, nanti awak check lain lah. Aku dah lupa. Okey, sentuhkan dengan logam lebih elektropositif. Isteri cikgu marah cikgu. Dia kata, kenapa pula budak kena check? Cikgu lah kena check. Cikgu bagi awak tugas lah, awak lah check. Sentuhkan dengan logam lebih elektropositif ya. Ini yang cikgu buat eksperimen, ingat tak? Dalam video tu cikgu tunjuk awak eksperimen yang paku tu. Kan? Cikgu sentuhkan dia dengan magnesium. So kalau sentuh dengan magnesium, logam yang lebih elektropositif dia tidak berkarat. Tapi kalau cikgu sentuhkan dia besi tu dengan copper ataupun cuprum yang berada di bawah dia, dia akan lebih cepat berkarat. So sentuhkan dengan logam lebih elektropositif, maksudnya di sini menyentuh besi dengan logam yang lebih elektropositif daripadanya seperti zinc dan magnesium. Okey. Boleh dapat tak?
Boleh. Okey. Aplikasi dia, kalau aplikasi yang ini, dia gunakan dalam kapal. Kapal yang dekat laut tu kan, kapal laut dia memang buat daripada besi, tapi bahagian bawah dia yang bahagian besi yang paling banyak terkena air. Air laut adalah elektrolit yang sangat-sangat baik. Ya. Sekiranya diberi dua di antara air dengan larutan garam, ya. So pengaratan berlaku dengan lebih cepat di dalam larutan garam sebab ada kehadiran ion-ion yang bergerak bebas. Dalam air tak ada ion, ada dua saja ion. Tapi kat dalam larutan garam ataupun dalam larutan yang berasid, dia ada lebih daripada dua ion. Jadi dia lebih baik dalam membantu proses pengaratan. Cikgu teringat sebab soalan ni pernah ditanya dulu. Apakah beza di antara larutan garam dan juga air? Sebab itulah kalau kawasan yang berada ataupun rumah-rumah yang berada di tepi laut, ya, so dia lebih cepat, barang-barang besi dia akan lebih cepat berkarat, ya. Sebab apa? Ada kehadiran air laut ataupun air garam yang menyebabkan proses pengaratan berlaku lebih cepat. Okey. Kemudian, kita terus pergi kepada page 35. Okey, kali ni cikgu nak Sanggita. Sanggita dia line dia tak okey sangat. Sanggita, boleh tak? Sanggita. Okay, Sanggita dia tak okey line dia. Dia selalu mesej cikgu. Okey, kita balik kepada Janah lah. Janah memang ada jawapan dia. Okey. Tabung uji A. Tabung uji A, ya. Paku besi mengarat sedikit tetapi lambat. Dia bukan mengarat sedikit, dia memang berkarat lah, tetapi lambat, ya. Paku besi berkarat. Apa syarat pengaratan? Kehadiran oksigen Air dan dengan air. ya. So dalam larutan ni pun memang ada oksigen dan air lah. Larutan ataupun kita punya agar-agar panas kita ni, agar-agar panas ni memang ada air dengan oksigen. Jadi dia berkarat, cuma dia lambat lah. Kita ambil masa 3-4 hari untuk dia berkarat. Okay, keamatan warna biru. Keamatan warna biru sedikit kerana kehadiran ion ferrum. Sedikit ataupun rendah lah. Sedikit ataupun rendah kerana kehadiran ion ferrum. Keamatan warna merah jambu? Tiada. Okay, good. B. Okay, B kita balut dengan magnesium. Okay, yang ni cikgu tunjuk dalam video. B, paku besi. Paku besi tidak berkarat. Good. Tidak berkarat. Keamatan warna biru? Tiada. Kerana? Tiada kehadiran ion ferrum. Keamatan warna merah jambu banyak. Tinggi lah. Tinggi ataupun banyak boleh lah. Kerana? Ion hidroksida. Kerana kehadiran ion hidroksida. Ya, ion hidroksida. Okey, gelembung udara terbentuk kerana magnesium lebih elektropositif daripada ferrum. Membentuk gas oksigen. Okey. H2O sekan H plus tambah OH minus. Ini yang terdapat di dalam kita punya ni lah. Ya. So, dia ada ion hidrogen di sini. Ya. Ion hidrogen ni dia akan mengalami proses, dia akan jadi ion hidrogen, dia akan jadi hidrogen gas. Okey. So awak ambil jawapan cikgu ni, gelembung udara terbentuk kerana ion hidrogen daripada pengayonan, ya.
Ion hidrogen daripada pengayonan molekul air menerima elektron dan membentuk gas hidrogen. So di bawah tu awak boleh buatlah 2H+ tambah dengan 2E. Awak hasilkan H2. Okay. So di bawah tu boleh buat begitu. Sebenarnya don't worry soalan ni sebenarnya tak ditanya pun. Okay. Takkan ditanya lah. So sekadar awak tahu je lah. Yang penting kita tahu dalam tu tiada karat and then ada kehadiran ion hidroksida yang menyebabkan keamatan warna merah jambu jadi lebih tinggi. Okey, Jana sambung sikit lagi. Paku besi berkarat dengan cepat. Paku besi berkarat dengan cepat. Keamatan warna biru tinggi. Ya, tinggi. Kerana Kehadiran ion ferrum. kehadiran ion Fe+. Okey. Then Keamatan warna merah jambu tiada. tiada. Kerana tiada kehadiran ion hidroksida yang dikesan. Tiada kehadiran ion hidroksida. Okey. Alright. Selesai yang tu. Kesimpulannya. Kesimpulan kita. Kesimpulan, besi apabila disentuh dengan logam kurang elektropositif daripada dalam siri elektrokimia, contoh kuprum dan stannum, apa berlaku pada besi? Dia akan berkarat. Kalau disentuh dengan zinc dan magnesium, dia tidak berkarat. Okey, kita pergi pemerhatian untuk yang berkarat dulu. Keamatan warna biru dia tinggi. Keamatan warna merah jambu dia mungkin rendah ataupun tiada pun boleh awak buat begini ya. Okey. Lepas tu tiada gelembung udara. Maksud tiada kehadiran gas hidrogen lah. And then besi ataupun ferrum akan teroksida membentuk ion ferrum. Persamaan kita Fe jadi Fe2+ tambah 2 elektron. Okay. Seterusnya di sebelah keamatan warna biru tiada lah. Keamatan warna merah jambu tinggi. Terdapat gelembung gas tidak berwarna. Di sini apa? Magnesium lah ataupun zinc kita. Magnesium atau zinc akan teroksida membentuk Mg2+ ataupun zinc 2+. Okay. Persamaan Mg2+ tambah 2E. Okey. So, kita selesai sampai situ. Okey. Cikgu nak pergi kepada objektif sikit ya. Kita ada 10 minit lagi ya. Kita gunakan masa semaksimum mungkin. Kita pergi kepada objektif, soalan objektif. Zikri. Cikgu tak dengar suara Zikri lagi. Zikri, baca soalan nombor 1. Ada tak awak kat situ? Ya, cikgu. Baca soalan nombor 1 dan jawapan. Antara berikut yang manakah proses penurunan? Okay. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia, Zikri? Yang mana proses penurunan?
Penurunan adalah proses di mana nombor pengoksidaan dia berkurang ataupun dia menerima elektron. Antara berikut yang manakah proses penurunan? Apa jawapan dia? Menerima dua Tak tahu. Atom magnesium kehilangan dua elektron. Okey, atom magnesium kehilangan 2 elektron. Magnesium kehilangan elektron membentuk ion magnesium. Okey, ini proses apa? Magnesium nombor pengoksidaan kosong jadi positif 2. Ini adalah proses pengoksidaan. Okey, so jawapan dia adalah A. Ya. Yang lain yang dah siap tandakan ya. Ion kuprum 2 menerima 2 elektron ya. Cu2 plus terima 2 elektron jadi Cu. Okey. So positif 2 dia jadi kosong. Jadi nombor pengoksidaan menurun, proses penurunan. Dan dia juga menerima elektron. Okey, Zikri awak tengok perkataan menerima elektron ni saja cukup dah. Terima elektron, proses penurunan. Derma elektron, proses pengoksidaan. Okey, itu keyword dia kat situ. Okey, kita teruskan nombor 2, Insyirah. Insyirah. Atom aluminium mengalami pengoksidaan bentuk ion dengan menderma 3 elektron. Apakah nombor pengoksidaan aluminium bagi ion yang terbentuk? 3 plus. 3 plus. 3 plus ke plus 3? Plus 3. Plus 3. Okey, good. Ini tak payah terang ini aluminium tengok saja dia punya ion. Nombor 3. Kogul. Raja di bawah mana? Kena baca soalan. Tak apa jelas lah Kogul. Selepas 1 jam didapati sudu besi tidak disalurkan. Apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran berlaku? Saling tukar terminal pada sel. Okey, good. Saling tukar terminal pada sel. Bagus. Okey, nombor 4. Sarannya. Caranya? Antara berikut yang mana... Hello cikgu. Ya, teruskan. Antara berikut yang manakah bukan tindak balas redox? Redox. Redox. D. D. D ke? Daun? Daun. Okey, betul D jawapannya. Ya. Maksudnya dia tidak ada sebarang pertukaran nombor pengoksidaan, tak ada siapa derma elektron, tak ada siapa terima elektron di situ pun. Okey, nombor 5. Haziq. Haziq. Bila pula Haziq masuk ni? Okey, tak apa. Haziq. Nombor 5 Haziq. Persamaan ion di bawah mewakili tindak balas antara larutan kalium dikromat 6 dengan larutan ferum sulfat 2. Apakah perubahan nombor peroksidan kromium dalam tindak balas itu? Ya. Kromium Haziq. Tambah 6 kepada tambah 3. Bagus. Tambah 6 kepada tambah 3. Walaupun cikgu nampak dia macam baru kira kat situ kan. Tapi sebenarnya dia boleh buat. Cuma dia tak buat lah. Cikgu rasa lah kan. Tapi dia sebenarnya boleh buat. Okay, good Haziq. Nombor 6. Ganesh. Mana Haikal lah, dia keluar lah tadi. Ganesh mana Ganesh? Last question ni, nombor 6. Kita stop dekat nombor 6. Kemudian baru kita akan sambung hari Khamis. Nombor 6, Ganesh mungkin tak ada lain kat situ kan. Biasalah, Janah lah tutup.
Nombor 6. Setengah persamaan berikut mewakili pengoksidan ferrum dalam pembentukan karat. Apakah bahan yang akan menerima elektron yang membebaskan oleh ferrum? Oksigen dan air. Okey. Senang ni soalan ni kan. Apakah bahan yang akan menerima elektron yang dibebaskan oleh ferrum, oksigen dan juga air. Okey, so kita berhenti dekat tu dululah. Ya. Awak pun tadi mungkin ada kelas yang lain, awak perlu prepare juga. Okey, terima kasih ya untuk hari ni. Kita dah selesai. Semua nota-nota kita dah isi sampai penuh. Kemudian kita punya latihan pun kita dah bergerak dah. Masuk satu buku surat. Okey, nanti kita akan pergi lagi lah. Pada hari Khamis. Ya, sebelum tu cikgu nak tanya dulu. Hari Khamis ni awak stay nak malam ke ataupun Khamis ke? Khamis lah sepatutnya kan, nak malam ke ataupun kita nak buat Jumaat waktu yang sepatutnya untuk jadual. Jumaat. Nak buat Jumaat ya. Yang lain sebabnya yalah, cikgu tengok hari ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Kalau nak ikutkan kan 7, 6 kalau kita buat siang macam ni lah. Tapi kalau cikgu tengok kalau malam tu lagi ramai yang masuk sebenarnya. Hampir berbelas juga. Ada seorang dua je yang tak masuk. Nanti cikgu tanya baliklah dalam grup macam mana. Kalau cikgu tak kisah ikut flexibility masa awak. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi untuk kelas kita. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Thank you, sir. You're Terima welcome. kasih cikgu. Sama-sama.